Hai, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Akhlak Masyarakat. Hari ini kita akan berbicara mengenai gejala sosial dan mengenai akhlak masyarakat yang semakin menjadi-jadi. Seperti isu yang saya akan kupas dalam channel hari ini, itu adalah mengapa wujud sikap di antara dalam kalangan dewasa kini dan remaja menghantar ibu bapa mereka ke rumah pusat jagaan orang tua sedangkan mereka mampu. Suka saya menyebut satu pepatah, iaitu satu orang ibu mampu menjaga 10 orang anak, tetapi mampukah seorang anak menjaga seorang ibu? So, tanpa melengahkan masa, kita akan menempuh seorang penduduk di sekitar ini. Jom. Assalamualaikum. Salam. Encik duduk sini ya? Ya, saya duduk. Boleh saya meminjam masa encik sekejap? Okey, boleh. Nama apa ya? Muhammad Lukman. Luqman. Kami daripada channel Akhlak Masyarakat. Okey. So, hari ini saya akan mengupas satu isu. So, boleh saya berbincang atau mengambil sedikit masa? Bagaimana kalau kita duduk di sana? Okey, boleh. Okey, jom. So, sekarang ni kita telah berada di kawasan perumahan Muazzam Shah, iaitu di kediaman Kamsi Politeknik Muazzam Shah. So, bersama saya di antara salah seorang penduduknya, iaitu dengan sebagai pelajar ya. So, saudara Luqman. Okey. Hari ini yang saya bukan daripada di channel kami akan tanyakan beberapa soalan, iaitu berbangkit mengenai isu akhlak orang-orang atau masyarakat kita, sebagaimana mereka menghantar ibu bapa mereka di pusat jagaan orang tua. Pada pandangan saudara Luqman sendirilah, mengapa wujud sikap yang sebegini, sedangkan pada waktu kita kecil, ibu bapa kita lah yang menjaga kita, tetapi bila kita besar, kita menghantar ibu bapa kita ke pusat jagaan orang tua. So, suka saya macam ada pepatah yang bunyi itu, seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak, dan bagaimana 10 orang anak tidak mampu menjaga seorang ibu. So, boleh lepaskan soalan yang telah saya ajukan. Okey, terima kasih kepada pihak saudara kerana bertanyakan soalan kepada saya. Okey, saya akan jawab. Okey, kalau kita tengok dalam media sosial sekarang ni banyak isu tentang hantar anak ibu bapa ke rumah orang-orang tua, termasuk dalam surat khabar, dalam phone apa semua. So, benda ni berlaku ada sebab atas sikap di sini anak tu sendiri. Diorang ni mementingkan kekayaan atau materialistik. Diorang ni mengejar mementingkan kejayaan diorang sendiri, tak menghiraukan ibu bapa yang diorang jaga tu. So, diorang ni sampai selalu sibuk sangat nak kejar kerja tu, diorang hantar ibu bapa diorang ke rumah rumah orang-orang tua, sebab diorang ni tak boleh nak jaga ibu bapa, sebab diorang nak kerja. Selain tu, diorang ni sebab sikap ibu bapa itu sendiri daripada masa diorang kecil, diorang ni ibu bapa ni tak memberikan didikan agama tu seawal masa mereka kecil. Sebab ada pepatah mengatakan beluntur buluh tu biarlah daripada rebonnya. Diorang ni perlu menjaga anak-anak tu dengan curahkan didikan agama, kasih sayang. So, bila diorang besar, diorang akan praktikkan agama tu, diorang akan curahkan kasih sayang tu dengan menjaga mereka semasa mereka tua nanti. So, itu sajalah. So, terima kasih kepada saudara Luqman untuk kupasan sebentar tadi. So, saya ada beberapa dan sedikit lagi soalan mengenai isu kita yang saya telah sebutkan. So, pada pandangan saudara Luqman, apakah kesan terhadap seseorang itu jika mereka masih melakukan perbuatan, dan apakah ataupun macam langkah-langkah untuk kita elakkan daripada isu sebegini terus berlaku, sama ada kita nak buat kempen ke ataupun kita buat kesedaran. Okey, terima kasih kerana ada soalan yang tadi. So, kesan dia, kalau kita tengok benda ni, kesan dia ada jangka panjang dan jangka pendek kan. Kalau tengok kalau kesan dari segi jangka panjang tu, mesti kalau diorang bila buang ibu bapa ni, Allah ni akan balas terus kepada diri diorang sendiri. Contohnya, diorang hidup tak akan tenang, ada je masalah diorang akan datang. Contohnya, ada masalah dari segi keluarga ke, butang sini sana ke, hidup takkan orang kata takkan tenang, takkan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Selain tu, diorang ni akan mendapat masyarakat ni akan pandang serong kepada diorang, sebab ialah dah ibu bapa. So, si ibu bapa buang ibu bapa kat rumah orang tua ni,
memang satu yang tanggapan negatif aku kepada diorang sendiri. So masyarakat ni akan mendapat pandangan buruk, so akan pandang serong kepada diorang. So untuk bagi langkah nak atasi masalah buang ibu bapa kepada ibu bapa kat rumah orang tua. Okay, langkah dia kalau kita tengok pada balik semua kepada faktor tadi, saya rasa kita ni kena terapkan, ibu bapa ni kena terapkan nilai keagamaan tu dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Bila ibu bapa ni cukup beri didikan agama ni dan kasih sayang, so anak ni akan orang kata anak soleh, so dia orang tak akan buat buang ibu bapa ni ke rumah orang-orang tua. Selain tu saya rasa mungkin pendapat saya dan mungkin pihak pengurusan rumah orang-orang tua tu boleh mengetatkan lagi syarat-syarat untuk sesiapa yang nak hantar ibu bapa ke rumah tu boleh ketatkan lagi syarat. Contohnya berapa dia orang punya pendapatan, soal selidik dulu macam mana dia orang soal selidik dia punya latar belakang keluarga. So dengan tu kita dapat atasi masalah buang ibu bapa di rumah orang-orang tua. So terima kasih kepada saudara Luqman yang sudi memberi kupasan yang bagi saya yang sangat cukup padat dan tepat. So itu sahaja pendapat daripada saudara Luqman. So terima kasih kerana sudi menjawab soalan di channel kami, iaitu channel Akhlak Masyarakat. So kita akan bersama lagi dengan kita akan menemu bual dan mencari lagi masyarakat di sekitar ini untuk mengupas isu tentang mengapa wujudnya sikap menghantar ibu bapa ke rumah orang tua. So sampai situ saja. So kita akan berjumpa lagi di kemudian hari. Kembali kita dalam channel Akhlak Masyarakat. So isu pada kali ini kita akan mengupas lagi tentang masyarakat yang meletakkan ibu bapa mereka di pusat jagaan orang tua. So kita berada di Politeknik Muazzam Shah. Kita akan mencari seorang pelajar untuk bertanyakan pendapat mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik apa nama? Saudara Hijaz. Boleh saya mengambil masa anda sekejap? Boleh. Ya, dah ada apa ya? Saya ingin bertanyakan beberapa soalan. Okey. Okay. Encik tahu kan pada masyarakat kini, masyarakat generasi kita, Ya. terdapat segelintir mereka yang menghantar ibu bapa mereka di pusat jagaan orang tua. So pendapat encik, boleh ke mereka berbuat demikian terhadap ibu bapa mereka? Terima kasih untuk saudara yang telah bertanyakan soalan kepada saya. So soalan saudara iaitu bolehkah mereka menghantar? Okey. Soalannya, bolehkah mereka hantar atau tidak? Okey, sebenarnya isu yang berbangkit di kalangan masyarakat kita iaitu mereka yang menghantar ibu bapa ke rumah pusat jagaan orang tua. Okey, kalau mengikut syariat agama Islam atau mengikut khusus syariat kita, mereka boleh menghantar ibu bapa jika mereka tidak berkemampuan untuk menjaga ibu bapa mereka sendiri. Sebagai contoh, kalau anak-anak itu menghadapi masalah macam keluarga, macam mereka mempunyai keluarga tapi keluarga mereka sering bergaduh. So itu tidak sesuai untuk ibu bapa, untuk kehidupan ibu bapa, sebab ibu bapa ini sudah semakin tua, betul? So mereka memerlukan tempat yang lebih sesuai untuk pengembangan mereka, untuk menikmati sebab mereka sedang dalam keadaan sakit. So mereka ingin rehat. So bagi saya, kalau keadaan begitu, mereka sesuai ataupun lebih eloklah mereka dihantar ke tempat yang itu lebih terjaga, iaitu pusat jagaan orang tua. Tetapi kalau untuk yang tidak sesuai itu, jika mereka berpendapatan mampu menjaga orang tua mereka, tapi mereka masih menghantar orang tua ibu bapa mereka ke pusat jagaan orang tua itu sendiri, bagi saya benda ini tidak patutnya diamalkan oleh masyarakat kita. Sebab kebanyakan masyarakat kita, mereka mengambil enteng ataupun mereka mengambil mudah perkara hal sebegini. Jika kita melihat dalam berita, seringkali ditunjukkan atau dalam akhbar mungkin, mereka seringkali atau memaparkan tentang berita isu tentang makin ramai peningkatan orang ataupun anak-anak masih menghantar kepada rumah orang tua. Kita kena faham juga, sebab itu ada pepatah, iaitu pernah ada pepatah, seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak, tapi mampukah 10 orang anak menjaga seorang ibu? Benda ini adalah realiti pada zaman kini. Okey, kenapa masih wujud sikap sebegini? Okey, kita
boleh huraikan dengan beberapa faktor utama, iaitu antaranya adalah pengaruh rakan ataupun orang yang berkeluarga, isteri. Kadang-kadang orang yang mempunyai atau suami, ibu kepada suami itu, mereka terpengaruh oleh isteri mereka sendiri. Mungkin isteri mereka berasa malu mempunyai ibu yang sakit. Sakit tua ni kita ada pelbagai sakit yang seperti nyanyuk, macam meracau. Jadi sometimes ada setengah anak-anak ni rasa macam mereka malu mempunyai ibu bapa sebegitu. Jadi apa keputusan mereka untuk menjaga hati isteri mereka? Mereka pun lalu menghantar kepada rumah orang tua. Ini tidak wajar sebenarnya, sebab kita sewaktu kita kecil, kita sakit, kita membesar, ibu bapa kita yang menjaga kita. Tapi wajarkah kita menghantar terus kepada rumah orang tua? At least biarlah mereka menikmati hari tuanya dilayan oleh anak-anaknya sendiri. Betul? Dan faktor yang kedua adalah itu pengaruh rakan ataupun pengaruh media sosial. So kita seperti kita tahu, zaman sekarang kita kebanyakannya kita bersama dengan media sosial. Betul? Jadi kita ada pelbagai pengaruh budaya barat. Jadi bagi orang yang macam kurang didikan agama ataupun tidak semestinya orang kurang didikan agama, meskipun macam tu, orang yang beragama pun masih menghantar ibu bapa mereka ke pusat jagaan orang tua. Ni oleh sikap mereka sendirilah. So macam saya cakap tadi, iaitu pengaruh media sosial, betul kan? Betul. So jadi sometimes orang akan tanya, mana ibu kau? Siapa ibu kau? Jadi setengah anak-anak berpendapat mereka malu mempunyai ibu macam ibu OKU ke ibu yang kurang upaya. Jadi tindakan mereka bila kawan-kawan atau sahabat mereka bertanya sebegitu untuk mengambil jalan yang mudah, mereka menghantar ke rumah orang tua dan menganggap bahawa kalau jika rakan-rakan bertanya bahawa ibu bapa mereka sudah tiada, itu jalan senang bagi mereka. Mungkin disebabkan oleh mereka ingin menjaga maruah diri atau menjaga kedudukan. Sebab ramai anak-anak yang berjaya, kebanyakannya orang yang menghantar anak-anak ke ibu bapa ke pusat jagaan tua adalah orang yang berjaya, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi jika orang tahu keadaan ibu bapa mereka, mungkin mereka akan berasa malu sendiri. And banyak lagi faktor sebenarnya. So jika seandainya mereka masih menghantar, kita dapat bagi kesan terhadap macam masyarakat kita, kesan terhadap generasi akan datang. Ia memberi macam didikan kepada anak-anak kita lah. Macam bila kita berbuat kepada ibu bapa itu sendiri, tidak mustahil anak-anak kita melihat dan dia akan menghantar kita juga kepada pusat jagaan orang tua. Betul. So benda itu akan berbalik kepada kita. Betul. So ini memberi didikan yang tidak bagus dan negatif kepada pembesaran anak-anak sendiri. So kesan yang lain juga, kita hilang keberkatan hidup. Hidup kita tidak diredai dan sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang amat tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti ada balasannya di akhirat kelak. Betul tak? Kerana apa? Ibulah yang melahirkan kita. Kenapa kita nak membiarkan mereka di tempat jagaan orang tua sedangkan dia mengandungkan kita selama 9 bulan? Betul ke tak? Betul. So dalam hal yang sebegini, isu yang sebegini, kita ada pelbagai cara dalam untuk kita menangani perkara sebegini, iaitu kita harus mewujudkan macam kempen kesedaran. Seperti macam bila wujud kempen kesedaran macam kempen kesedaran di antara macam di bawah macam kerajaan, macam mewujudkan sayangilah ibu bapaku. Jadi jangan macam dalam kempen ini kita boleh terapkan bagaimana kita haruslah menyayangi ibu bapa kita supaya kita tidak mengendeh dan mengambil enteng seperti ini, supaya kita menjaga ibu bapa kita setelah mereka mencapai usia yang tua. Dan selain itu juga faktor macam didikan yang terakhir, macam saya cakap, bagaimana minta maaf, didikan itu lahir daripada ibu bapa sendiri. Jadi kalau kita tidak mendidik anak-anak kita buat gitu, benda itu akan jadi. So benda itu datang daripada kita, iaitu melentur buluh biar daripada rebongnya ya. Daripada rebongnya sendiri. So maknanya ibu bapa sendiri jugalah yang akan menerapkan nilai agama, iaitu macam kita harus menjaga orang tua kita. So kita harus berbuat baik, berbakti, berjasa kepada ibu bapa kita kerana dialah yang membesar kita. Kerana tanpa ibu bapa, siapalah kita? Betul ke tak? Betul. So itu saja pandangan saya. Saya rasa sekadar itulah kupasan tentang isu yang sering berlaku, iaitu menghantar ibu bapa ke tempat penjaga orang tua. Bagi saya benda ini tidak wajar lah. Sebab walaupun kita berjawatan ke, kita ada duit ke, kita sewajarnya kita harus menjaga ibu bapa kita walau apa cara pun sekali, kerana di waktu kecil dia menjaga kita dengan apa sekali kesusahan dan kepayahan. So itu sahaja kupasan untuk soalan yang telah diajukan saya. So terima kasih untuk soalan itu.
Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Hijaz yang memberikan pendapat. Okey, itu saja untuk episod pada kali ini. Jumpa di lain hari. Jangan lupa subscribe channel kami, iaitu Akhlak Masyarakat. Suka dan duka. Bertemu kembali dalam channel Akhlak Masyarakat. Kali ini kami akan mengupas isu berkenaan sikap anak-anak yang menghantar ibu bapanya kepada ke tempat kebajikan orang tua. Tanpa membuang masa, ayo kita menemu bual belajar di sekitar Politeknik Muazzam Shah. Boleh. Boleh duduk. Nama apa ya saudara? Abdul Hazim. Jadi Hazim, kami dari channel Akhlak Masyarakat ingin menemu bual saudara mengenai isu sikap anak-anak yang menghantar kedua ibu bapanya ke pusat kebajikan orang tua. Jadi dengan itu, mengapa wujudnya sikap sedemikian? Boleh saudara kupaskan? Baik, terima kasih kepada soalan yang diberi. Okey, jadi apabila saya dengar, saya terima soalan tu, saya teringat satu hadis. Okey, hadis ini daripada Abdullah bin Umar bin Al-Ansh, bahawa Rasulullah SAW sabda, okey, keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa, kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Okey, jadi maksudnya kat sini, apabila seorang anak itu membuat ibunya tidak tenang, membuat ibunya tidak redha padanya, maka Allah pun tidak redha padanya. Jadi kat sini masuk balik pada tajuk. Tajuk dia anak-anak yang menghantar ibu bapanya ke pusat jagaan. Kita tak boleh, first kali sebenarnya kita tak boleh judge dia. Maksudnya dia hantar ni diteruk. Maybe dia ada sebab dia. Jadi saya akan terangkan sebab dia. Maybe ada dua sebab. Sebab pertama maybe sebab masalah kewangan ataupun dia tak mampu nak jaga ibu dia. Jadi sebenarnya tak salah. Tapi dalam Islam mengatakan bahawa kita boleh hantar, tapi apabila memang tak boleh betul-betul nak jaga ibu bapa. Jadi maksudnya kat sini, maybe orang yang hantar ibu bapanya ke pusat jagaan itu, dia tidak mempunyai duit. Dia fikir kalau dia tetap jaga ibunya, dia tak mampu untuk jaga ibunya. Jadi sebab itulah dia hantar. Yang kedua, sikap anak-anak yang mementingkan kekayaan, mementingkan populariti. Maksudnya kat sini, jadi kalau kita tengok, adalah dengar cerita pasal artis-artis yang menghantar ibu bapanya ke pusat jagaan. Ini kerana dia memandang ibunya tu menjatuhkan populariti dia. Contohnya ibunya seorang yang lumpuh, jadi dia ni malu untuk menjaga ibunya. So jadi dia hantar dia hantar ibunya ke pusat jagaan. Jadi nak masukkan dekat sini, kenapa? Bab kata pepatah kan, kenapa 10 orang anak, seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak, sedangkan seorang anak tidak boleh menjaga seorang ibu. Jadi pengajaran ni dekat sini lah. Pengajaran ni dekat sini, kita ni nak berbuat sesuatu, perlulah berfikir dulu. Jadi selagi kita mampu nak jaga orang tua kita, kita jaga. Kalau tak mampu nak jaga sangat-sangat, baru kita hantar. Jadi pengajarannya adalah ibu bapa ni perlulah bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi ibu bapa ni perlulah mendidik anak-anaknya daripada kecil dengan menghantar anak-anak mereka ke pusat jagaan ataupun ke tadika agama. Jadi supaya daripada kecil dia dididik untuk menjaga orang tuanya, untuk menghormati orang tuanya. Jadi itu sajalah daripada saya, Encik Azlan Encik Azlan. Itu sajalah daripada saya. Semoga bermanfaat sampai ke akhirat, insya-Allah. Terima kasih atas kupasan yang diberi oleh saudara Hazim.
yang di channel Akhlak Masyarakat. Sekian, terima kasih. Jadi berakhirlah isu mengenai sikap anak-anak yang menghantar kedua ibu bapanya ke pusat orang tua. Jadi yang ini berakhirlah channel Akhlak Masyarakat pada episod ini. Okay. Tangis dan tawa tergores bagai lukisan. 1000 mimpi berjuta sepi hadir bagai teman sejati.